Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dengan taufik dan izin daripadanya kita dapat menyambung lagi pembacaan dan pengajian kita daripada Hasyiah Asy-Syarqawi rahimahullahu taala. Moga-moga dengan kedatangan hari yang mulia itu, hari Arafah esok harinya, Allah Ta'ala menjadikan malam ini, malam hari Arafah ini menambah dan juga melipat gandakan pahala-pahala dan mencatatkan kita di kalangan orang-orang yang mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi dalam kitab ni kita berhenti semalam pada muka surat 27 nuskhah yang ada dengan Ana ini, pada kata muhasyi wa buhitha fil jawabil madhkur. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata muhasyi wa buhitha fil jawabil madhkur bi'annahu innama yalzamu min ma'rifatil mushtaqi ma'rifatul mushtaqi minhu idza urrifa al-mushtaqqu min haitsu huwa mushtaqun bi'an urrifa mafhumuhu al-ishtiqaqiyyu. Okey, kata dia, dan dibahaskan lagi pada jawapan yang tersebut. Perbincangan semalam, Iraq dan juga jawapan itu, kata Syekh Syarqawi, ada dibincang dan dikritik dan dikomentar lagi, dibahas dengan maksud dikomentar, dikritik pada jawapan yang tersebut. Apa kritikan dia? Bi'annahu sya'an, dengan bahawa sesungguhnya innama yalzamu min ma'rifatil mushtaq ma'rifatul mushtaqi minhu idza urrifal mushtaqqu min haitsu huwa mushtaqun, dengan bahawa lazim daripada kita mengetahui mushtaq, lazim tahu mushtaq itu kita tahu mushtaq al-mushtaq minhu. Sebagaimana yang disebut dalam kalam syarih sebelum ni kan, kenapa dia menggunakan al-wajib, dia tidak menggunakan al-wujub, dia tidak mentakrifkan al-wujub tapi dia takrifkan al-wajib. Dia takrifkan kalimah mushtaq. Kenapa tidak ditakrifkan mushtaq minhu yang asal dia itu, iaitu al-wujub? Kerana dia kata, kerana lazim daripada mengetahui al-mushtaq, kita tahu mushtaq minhu. Maka dia kata, innama yalzamu min ma'rifatil mushtaqi ma'rifatul mushtaqi minhu. Hanya senya jadi lazim kita mengetahui mushtaq itu, lazim daripada tahu mushtaq itu oleh tahu mushtaq minhu idza urrifal mushtaqu min haitsu huwa mushtaqun, jika kita takrifkan mushtaq dari segi dia itu mushtaq. Nampak tak? Kalau kita takrifkan mushtaq itu dari segi aspek dia itu mushtaq, bagaimana? Ini taswir. Macam mana takrif mushtaq dari segi dia itu mushtaq? Bi an urifa mafhumuhu al-ishtiqaqi, dengan kita takrifkan mafhum mushtaq yang ishtiqaqi, iaitu bagaimana terhasilnya mushtaq itu daripada mushtaq minhu.
Maknanya itu kita takrifkan dengan dari segi aspek dia sebagai mushtaq lah. Nampak tak? Ni bukan nama orang mushtaq ni. Nampak tak? Mushtaq ni istiqaq jadi maksud di sini dengan kita takrifkan mafhum mushtaq itu daripada mafhum istiqaqi. Contoh. Dia bagi contoh pula. Ka ta'rifi mafhumil ahmari bi annahu syai'un thabata lahul humrah. Dengan bahawa kita takrifkan al-ahmar. Ahmar tu ma huwa al-ahmar? Al-ahmaru huwa syai'un thabata lahul humrah. Sesuatu yang sabit baginya kemerahan. Maka sesuatu yang ada kemerahan baginya kita panggil dia ahmar. Jadi itu takrif mushtaq dari segi dia itu mushtaq. Nampak tak? Dia panggil takrif mafhum istiqaqi. Macam mana berlakunya ahmar tu? Kerana berlaku ahmar itu disebut pada perkara yang sabit baginya humrah. Okey. Wa amma adapun itu yang lazim kita tahu mushtaq itu kita tahu mushtaq minhu. Wa amma adapun in urifa jika ditakrifkan ma sadaqa alaihi. Kita takrifkan sesuatu itu dengan ma sadaq dia. Ma sadaq ni dalam istilah mantik ni dia kena kepada afra' lah. Nampak? Jadi mafhum tu benda yang zihni. Ma sadaq itu huwal mawjud fil kharij. Benda yang ada pada kharij itu panggil ma sadaq dia. Nampak? Jadi contoh al-insan. Al-insan mafhum dia haiwanun natiq. Itu mafhum zihni. Ma sadaq dia siapa? Ma sadaq dia Zaid, Ahmad, Fatimah, Zainab. Itu ma sadaq dia. Jadi adapun wa amma in urifa ma sadaqa alaihi, jika ditakrifkan ma sadaq di atasnya, dha ma sadaqa alaihi dhalikal mafhum, apa yang betul di atasnya oleh mafhum tersebut. Okey, apa yang betul di atasnya oleh mafhum tersebut. Mafhum tersebut kena kepada siapa? Fala yalzamu, maka tidak lazim ma dzukira. Kalau kita takrifkan sesuatu itu dengan ma sadaqnya, maka tidak lazim apa yang disebut. Maknanya tidak lazim kita tahu mushtaq minhu. Sebab dari segi perkaitannya, tak ada kaitan mafhum istiqaqi di situ. Nampak? Contoh. Jadi di sini, itu yang berlaku pada kalam musannif. Kama fi kalamil musannifi. Sebagaimana pada kalam musannif. Fa'innahu lam yu'arrif al-wajibah. Kerana musannif dia tidak ta'rifkan yang wajib itu, masalan, sebagai contohnya lah, min haitsuhu mafhumuhu al-ishtiqaqiyyu. Dari segi wajib itu mafhum istiqaqi dia. Jadi wajib itu apa dia? Bi an yaqula, dengan bahawa musannif berkata huwa dzatun thabata lahal wujubu, iaitu zat yang sabit baginya wujub. Itu kalau kita takrif al-wajibu huwa ma thabata lahul wujub, itu selesailah. Ataupun zatun sabata lahal wujub, itu makna takrif yang dengan takrif istiqaq tu kita takrif dengan mafhum istiqaqi dia dah. Tapi di sini musannif tak buat begitu. Tapi musannif buat kat mana? Bal min haitsu ma sadaqatuhu. Musannif takrifkan wajib tu dari segi ma sadaq dia. Apa itu wajib? Tak, ma la yutasawwaru fil aqli adamuh. Benda yang tak tasawur pada akal tiadanya. Jadi kena kepada benda-benda yang ada, benda-benda yang ada dan tak terima tak ada. Nampak? Jadi dia mentakrifkan dengan ma sadaq dia. Haitsu qala ma la yutasawwaru ay syai'un. Ma ni syai' lah. Syai'un la yutasawwaru fil aqli ila akhirih. Habis. Jadi bahthu itu wa buhitha fil jawab. Bahas ini, kritikan pada jawapan tersebut, warudda, dan ditolak demikian itu. Nampak? Ini tolak pada mana ni? Tolak pada buat bahthun tadi. Bahthun fil jawab ni. Ni makna kritikan yang dibuat oleh pada jawapan
yang telah lalu lah. Maka warudda zalika, dan ditolak demikian itu, ai demikian al-bahthu, bi'annahu, dengan bahawa sesungguhnya yu'lamu min ta'rifil wajibil al-madhkuri, bahawa diketahui, boleh diketahui daripada ta'rif wajib yang tersebut itu, apa yang boleh diketahui? Annal wujubah adamu tasawwuril adam, iaitu tidak tasawur oleh adam. Dia kata, boleh je kita nak faham bila kita ta'rifkan al-wajib, apa dia? Ma la yutasawwaru fil aqli adamu. Maka wujub dia apa? Wujub kita ambil ta'rif yang sama tadi. Kita ubah je. Iaitu adamu tasawwurul adam. Adamu tasawwuril adam. Tidak tasawur ketiadaan. Tidak dapat mentasawurkan ketiadaan. Adamu tasawwuril adam. Apa maksud adamu tasawwuril adam? Ai adamu qabulil intifa', iaitu tidak menerima nafi. Jadi sebagaimana dia tu kita boleh kata istiqaq, daripada itu boleh juga kita istiqaqkan daripada ta'rif al-wajib ma la yutasawwaru fil aqli adamuh. Istiqaq kita nak kembalikan kepada asal dia al-wujub, kita ambil yang sama je. Cuma ubahlah. Kerana itu nak kembali pada sifat wujud, maka dia jadi adamu tasawwuril adam, ataupun erti kata lain adamu qabulil intifa', tidak menerima penafian. Itulah takrif wujud. Maka istiqaq itu tetap ada di antara al-wajib dengan al-wujub. Dia kata annahu yu'lam, itu dapat diketahui min ta'rifil wajibil madhkur anna al-wujuba adamu tasawwuril adam, ay adamu qabulil intifa'. Wa min ta'rifil mustahil, dan dapat kita ketahui daripada ta'rif mustahil anna al-istihalata adamu tasawwuril wujudi. Istihalah itu tidak tasawur ada. Wa min ta'rifil jaiz anna al-jawaza sihhatul wujudi wal adam. Bahawa harus itu harus ada dan harus tidak ada. Sah ada dan sah tidak ada. Maka faqaulul mu'taridi innama yalzamu, itu perkataan mu'tarid innama yalzamu ila akhirih mamnu', tertolak, tak diterima lah. Sebab apa? Sebab betul dah dengan kita kata lazim daripada tahunya mushtaq minhu. Okay. Boleh Kalau tak boleh pun ulang lagi dengarlah. Ulang dengar lagi sampai boleh. Habis. Kalau tak boleh juga, tak boleh juga, tak apalah, tak faham pun, sebab ini bukan fardu ain. Bukan fardu ain pun. Hak fardu ain tu kalau tak boleh tu kena boleh faham juga. Tapi lama-lama kalau kita rajin, kita bersungguh-sungguh, Allah Ta'ala buka jugalah. Kat mana kita? Qauluhu li'anna al-mushtaq. Okey, kita ambil pada kalam Syekh Sanusi ni. Kalam Syekh Al-Hudhudi. Dia kata dia li'anna al-mushtaqqa akhassu min mushtaqi minhu. Kerana kalimah istiqaq itu kalimah yang diambil kalimah kata terbitan. Kata terbitan itu lebih khusus daripada mushtaq minhu, daripada kata dasar, kata awalan. Wa ma'rifatul akhas, dan mengetahui yang khusus, tastalzimu ma'rifatal a'am, melazimi mengetahui yang lebih umum. Li'anna al-a'amma juz'ul akhas, kerana yang umum tu juzuk daripada yang khusus. Okey. Kata Muhasyir rahimahullah, qauluhu li'anna al-mushtaqqa akhassu minal mushtaqi minhu, kerana mushtaq itu lebih khusus daripada mushtaq minhu. Apa makna dia? Ai aqallu. Mushtaq itu aqallu afrada, lebih sikit afradnya. Akhassu dengan maksud aqallu, lebih khusus dengan maksud lebih sedikit afrad dia. Afrad yang ada, yang wujud pada mushtaq itu lebih sikit daripada mushtaq minhu.
kama marra, sebagaimana telah lalu. Maka fal wajibu mathalan, contohnya. Al-wajib, yang wajib itu sebagai contohnya. Maknanya apa? Amrun ittasafa. Amrun, satu perkara. Ittasafa, yang bersifat bil wujub, yang bersifat dengan wajib. Itu kita panggil al-wajib. Sesuatu yang bersifat dengan wujub, kita panggil al-wajib. Fafihi, maka pada al-wajib itu, ma fil wujub, ada pada wajib itu terdapat makna mafhum yang ada pada wujub wa ziyadatun, dan lebih pada itu. Pada mafhum wujub, apa yang ada pada mafhum wujub? Makna apa yang ada pada mafhum wajib? Yang ada pada mafhum wajib ialah makna wujub dan lebih daripada itu. Iaitu apa? Iaitu zat yang bersifat dengan wujud itu. Kenapa? Litarakkubihi, kerana tersusunnya al-wajib itu min juz'aini, daripada dua perkara. Apa dia dua perkara tu? Al-amri, iaitu perkara syai' tadi, wal wujub, dan juga sifat wujud itu. Jadi al-wajib itu dalam tu ada dua benda kan? Yang wajib, yang tu makna kena kepada amrun, perkara. Lepas tu sifat dia sifat wujub. Jadi pada wajib itu ada dua perkara. Tu kata ada wujub dan ziyadah. Okey. Fayalzamu, maka lazim min wujudihi, daripada adanya wajib, wujudul wujub. Lazim daripada min wujudihi ay wujudil wajib, oleh wujudul wujub, oleh adanya al-wujub, adanya sifat wujub. Wala yalzamu min wujudil wujubi wujuduhu. Tetapi tidak lazim daripada adanya sifat wujub oleh adanya al-wajib. Kita tak payah terjemuh lah wujud dengan wajib. Takut terjemuh lagi susah bahasa Melayu. Nampak tak? Dan tidak lazim daripada adanya wujub. Bila ada wujub, tak mesti adanya wajib. Kalau ada sifat wujub sahaja, kalau tidak ada zat, tak ada al-wajibnya. Ada semata-mata al-wujub sajalah. Ni pada mafhum ni. Bukan kata mana boleh sifat bercerai tangga. Itu isu lain tu. Jangan capuk ini pada nak menerangkan mafhum bagi kalimah. Tak. Makna bagi kalimah itu, tasawur bagi kalimah tersebut. Bukan nak terang dah gitu sifat wujub boleh berasing daripada zat ke? Tak, memang tak boleh pun. Pada fil kharijnya, pada hakikatnya, wujub tidak boleh berasingan ada tanpa dia ada pada sesuatu. Tapi ini kita nak faham pada mafhum kalimah al-wujub dengan al-wajib semata-mata. Ini semua mafhum zihni belaka ni. Okey. Wala yazamu min wujudil wujubi wujuduhu ay wujudu al-wajib. Bal qad yujadu, bahkan kadang-kadang ada bidunihi, adanya wujub tanpa adanya wajib. Kama fi qaulil musannifi, sebagaimana pada kata musannif. Apa dia? Wa yanhasiru fi thalathati aqsamin, dan terhasarnya itu pada tiga bahagian ila akhirih. Mana? Al-wujubi wal istihalati wal jawaz, tu wujud tu ada. Nampak tak? Jadi itu merujuk pada mafhum wujud sebagai sifat semata-mata. Maka boleh saja dia itu kita faham dia sebagai semata-mata sifat tanpa ditasawurkan adanya syai'un ataupun amrun yang bersifat dengan wujud. Bila ditasawurkan sifat itu ada pada pada amrun, maka kita panggil al-wajib, yang wajib, benda yang mesti. Okey, boleh. Habis. Mudah je tak malam ni kan? Qauluhu wa ma'rifatul akhassi tastalzimu ila akhirih. Ini tak ada emoji pening tak ni? Tak ada. Ada marah, ada nangis, ada terkejut, ada suka, ada peluk heart tu, peluk love tu. Tak ada. Sepatutnya ada desa ke. Emoji pening. Emoji pening.
Kena letak sikit emoji pening, lepas tu emoji enlightenment. Dapat terang, tahu ataupun jelas. Habis. Boleh cadang ke FB. Boleh cadang ke FB suruh buat emoji tambah sikit. Habis. Mana tadi? Qawluhu wa ma'rifatul akhassi tastalimu ila akhirih. U'turida. Di i'tiraq demikian itu, kata musannif itu, bi'annahu dengan bahawa sesungguhnya la yalzamu min wujudil akhassi fi dhihni wujudul a'ammi fihi. Bahawa tidak lazim daripada adanya yang lebih khusus pada zihin oleh adanya yang umum, yang lebih umum. Tak mesti ada hak khusus, ada hak umum. Tak. Tak mesti adanya al-akhas fi dhihni, benda yang lebih khusus pada zihin kita lah, pada pemahaman kita, oleh adanya yang lebih umum fi dhihni. Jadi contoh dia tafri'. Faqad yu'arrafu, dan katanya kadang-kadang ditarifkan al-insanu, insan tu mathalan sebagai contoh, apa tak kita boleh takrifkan insan bi annahu dengan bahawa insan itu ad-dhahiku al-mutafakkiru bil quwwati. Kita boleh takrifkan insan itu ad-dhahikul mutafakkiru bil quwwah, yang ketawa, yang berfikir bil quwwah. Berfikir dengan bil quwwah. Kalau kita tak faham dengan istilah ilmu mantik, kita kata yang berfikir dengan kuat, yakni yang kuat berfikir. Jadi insan itu yang kuat berfikir. Mutafakkirun bil quwwah itu lawan bil fi'li. Lawan bil fi'li. Jadi dia itu ada kemampuan berfikir, itu maksud dia. Apa tak? Dia bukan berfikir, bukan disyarat fikir sungguh ti. Fikir sungguh ti, faham? Fikir sungguh tu, fikir sungguh ti kita kata al-mutafakkiru bil fi'li. Yang berfikir bil fi'li. Itu juga kalau kita tak biasa, kita kata jemah. Yang berfikir dengan perbuatan. Jadi dia fikir perbuatan. Bukan tu. Jadi kita boleh kenal kadang orang ni, dia mengajar ni, dia syarah ikut suka. Makna dia baca tak mengaji ni. Baca tak mengaji. Boleh bahasa Arab, dia pun baca sendiri. Tak mengaji dan tidak faham mabadi' ulum. Sebab itu pada peringkat asas, pentinglah kita berguru dalam ilmu-ilmu, terutamanya ilmu-ilmu mabadi' asas ini. Lepas dah kita dah ada kemampuan, dah bolehlah tafadhal. Kalau kita mampu, kalau guru-guru memberi keizinan dan seumpamanya, bolehlah. Jadi itu bil quwwah. Bil quwwah tu dengan maksud apa? Iaitu lawan bil fi'li. Maka kadang-kadang boleh kita takwilkan insan itu bi annahu dhahiku al-mutafakkiru bil quwwah, yang ketawa, yang berfikir dengan yang, dan bil quwwah maknanya yang ada kemampuan berfikir. Tak semestinya dia berfikir secara sungguh. Sebab apa? Kadang-kadang ada orang gila. Orang gila insan tak? Insan dah. Tapi dia berfikir je. Kadang-kadang dia buat benda dia tak fikir pun. Tapi dia tu mutafakkir bil quwwah. Dia ada kemampuan, tapi kerana ada penyakit dan seumpama tak mampulah. Ad-dhahik itu merujuk kepada dia ada tindak balas, dia faham. Tak, dia boleh apa nama ni, mutaharrikun bil iradah. Nampak? Dia boleh bergerak ataupun membuat reaksi atau perlakuan dengan keinginan dia. Jadi itu antara kalau kita takrifkan, contoh, kalau kita takrifkan insan tu dengan begitu. Okey. Jadi itu kita takrifkan insan tu bil akhas tu. Ma'a annahu, bahawa sesungguhnya la yalzamu min zalika, tidak lazim daripada demikian itu ma'rifatul hayawan. Tak lazim bila kita takrifkan insan dengan takrif sebegini, kita kenal dan boleh tahu hayawan. Al-insan kan akhassu minal hayawan. Kerana insan tu nau' daripada hayawan. Tapi
bila kita takrifkan insan dengan al-dhahikul mutafakkiru bil quwwah, dapat ke kita kenal daripada itu apa takrif hayawan yang lebih umum daripada mafhum al-insan? Dia kata tidak lazim, ma'a annahu la yalzamu min dhalika ma'rifatul hayawan alladhi huwa a'ammu, yang mana hayawan itu lebih umum daripada insan. Kenapa? Li'adami zikrihi fi ta'rif, kerana dia tidak sebut hayawan tu dalam ta'rif. Hina idzin, dalam ta'rif tak sebut, itu sebut ad-dhahikul mutafakkir. Dia ambil terus kepada sifat khusus yang ada pada hayawan tu. Maka begitu tak adalah disebut dalam takrif insan itu hayawan. Dan macam mana kita dapat kenal hayawan? Tadi kata bila kenal yang khusus, kenal yang umum. Ini kita takrifkan insan, kita kenal insan tapi dengan takrif yang khusus itu, tapi tak lazim kita tahu hayawan kerana tidak disebut dalam takrif hina idzin. Wa ujiba, dan dijawab. Okey, dijawab. Ini i'tiraf wa turida zalika kan. Wa ujiba, dan dijawab bi anna mahalla listilzamil madhkuri, tempat ataupun kedudukan ataupun tempat berlaziman yang disebut itu. Dia kata lazim min yalzamu min ma'rifatil akhassi ma'rifatul a'am. Lazim mengetahui yang khusus oleh mengetahui yang lebih umum. Mahal istilzam tu, kat mana yang melazimi tu? Lazim yang tersebut itu idza urrifal akhassu bil kunhi. Bil kunhi. Tu kalau setengah tu boleh baca tu. Bilakinnahu. Bil kunhi. Macam gitu Jika ditakrifkan al-akhas tu bil kunhi, dengan kun. Apa itu kunhi? Ai al-haqiqah. Ditakrifkan sesuatu itu dengan hakikat dia. Nampak tak? Dengan jinsul qarib. Tak? Dan juga fasad. Itu takrif bil kunhi, dengan hakikatnya. Bi'an, bagaimana ta'rif bil kunhi atau bil haqiqah tu? Taswirnya bi'an dzukirat, dengan bahawa disebut fi ta'rifihi, pada ta'rifnya, ajza al haqiqati, juzuk hakikat tersebut, juzuk hakikat bagi yang mu'arraf tu, yang dalam ta'rif tu disebut juzuk hakikat mu'arraf, yakni hakikat yang ada dalam ta'rif lah. Juzuk dia. Bi an dzukirat fi ta'rifihi ajza' al-haqiqah imma tafsilan. Juzuk pada ta'rif itu sama ada disebut secara tafsil atau ijmalan, atau secara umum, secara terperinci atau secara ijmal. Okay. Jadi itu, dengan itu kita dapat tahu, bila kita tahu ta'rif akhas, tahulah kita ta'rif a'am jika dalam ta'rif itu disebut hakikat sesuatu yang akhas itu. Apa dia? Dengan sebut juzuk dia. Juzuk ta'rif sama ada disebut secara terperinci, tafsilan, atau ijmalan, atau secara umum. Okey. Maka dia ditafsirkan. Fa'in, maka jika zukirat, disebut tafsilan, disebut hakikat itu secara tafsir, apa dah? Atau juzuk itu secara tafsilan, ai bil mutabaqah, dengan cara mutafsir secara mutabaqah. Maknanya sebut secara kena betul. Mutabaqah ni kena betul. Kata kena atas panggil apa? Kena atas putih. Kena atas putih, bertepatan. Nampak tak? Kena atas putih. Maka dengan bahawa disebut tafsilan ai bil mutabaqah. Contoh, ka'an qulta, dengan seumpama kamu kata, fi ta'rifil insan, pada mentarifkan insan. Apa takrif insan? Huwa jismun namin hassasun mutaharrikun bil iradati mutafakkirun bil quwwah. Ini dia. Tafsir tu. Dia ambil belaka jinsun ba'id, tulis sampailah jinsun di satu tu tafsir.
Jismun namin hassasun. Jisim yang berkembang. Namin ni makna boleh membesar. Hassas, ada deria. Boleh dapat, boleh mendapat, makna boleh dapat reaksi, deria lah. Hassas. Ada mempunyai hawas, hassas dia. Mutaharrikun, yang bergerak bil iradah, dengan keinginan. Mutaharrik bil iradah tu nak keluar pada nabat tu. Nampak tak? Mutafakkirun bil quwwah. Mutafakkirun bil quwwah, yang dapat berfikir, yakni yang ada kemampuan berfikir. Kalau kita tahu ni, kita boleh letak dah kat mana dia punya pasal perceraian dia. Jismun namin hassasun mutaharrikun bil iradah itu semua kita boleh ringkaskan kepada hayawanun. Mutafakkirun bil quwwah kita boleh ringkaskan menjadi natikun. Nampak? Okay. Maka kalau kita takrifkan insan dengan secara tafsil sebegitu, maka bila begitu lazima minhu, lazim daripada itu ma'rifatul a'am, kita tahulah yang lebih umum. Dah sebab kita tahu yang lebih umum, tafsilan, secara tafsir juga. Kenapa? Fa inna ajza'al hayawan, kerana juzuk hayawan itu sendiri apa dia? Jismun namin hassasun mutaharrikun bil iradah, itu dia. Hayawan tu hakikat dia. Wa in dzukirat ijmalan, kalau disebut secara ijmal, ta'rif itu, hakikat ta'rif itu disebut secara ijmal, ai bitadammun, dengan jalan apa? Dengan jalan tadammun. Tadammun ni mengandungi, terkandung. Nampak tak? Dia berkumpul, dia terkandung dalam tu. Kita ringkas dan kandungkan dia, makna itu dalam dia. Bi an qulta, dengan bahawa kamu kata fi ta'rifihi huwa hayawanun natiqun, insan tu hayawan natiq. Itu secara ijmal lah tu. Lazima minhu, maka lazim juga daripadanya ma'rifatul a'am, oleh mengetahui yang lebih umum. Juga kita tahu, bila tahu dah insanu hayawanun natiq, tahulah apa itu hayawan. Nampak tak? Ijmalan, tapi secara umum sajalah. Idh yufhamu minhu, kerana dapat difaham daripadanya, anna hunaka syai'an, bahawa di sana ada sesuatu. Anna hunaka syai'an yuqalu lahu hayawanun, bahawa ada di sana sesuatu yang dinamakan hayawan. Wala yu'rafu minhu ajza'u haqiqatihi ma hiya, tetapi tidak diketahui juzuk hakikatnya apa dia. Tapi tak tahulah sebab dia terhimpun pada makna hayawan tu sendiri. Jadi tapi kita tahu hayawan tu ada. Bi khilafi ma idza lam yu'arraf bil kunhi. Okey. Itu kembali balik apa? Idza urifa bil akhas, idza urifa al akhasu bil kunhi. Ni muqabil dia. Bi khilafi ma idza idza lam yu'arraf, apabila tidak ditakrifkan bil kunhi, kalau kita tak takrif dengan kunhi, kama marra, sebagaimana telah lalu, maka fa innahu, maka sesungguhnya la yu'lamu, tidak diketahui, minhu, daripadanya, haqiqatul hayawan, hakikat hayawan itu. Bila kita kata hayawan tu apa? Ad-dhahikul mutafakkiru bil quwwah, itu bukan takrif dengan kunhi, bukan takrif dengan haqiqah hayawan itu, haqiqah al-insan. Maka bila gitu memang kita tak dapat tahulah apa namanya al-a'ammu, yang lebih umum daripada insan itu, iaitu takrif hayawan. Maka fa innahu la yu'lamu minhu, tidak diketahui daripadanya, haqiqatul hayawan, hakikat hayawan itu, la ijmalan, tidak secara ijmal, wala tafsilan, tidak secara tafsil. Okay. Qauluhu li'anna al-a'amma juz'ul akhassi, kerana yang lebih umum itu menjadi juzuk kepada yang lebih khusus. Qauluhu itu ta'lilun, ini illah, ta'lil lil istizam,
Ta'lil bagi istilzam, berlaziman, melazimi yang ada pada mana? Ma'rifatul akhar tastalzimu. Istilzam itulah. Ini li'annal a'am ni illah kepada ni istilzam tersebut. Ya. Ta'lilun lil istilzami. Fal wujubu mathalan, maka wujub sebagai contoh, alladhi huwa a'ammu, yang mana wujud itu lebih umum. Dia itu juz'ul wajib, dia juzuk daripada al-wajib. Alladhi tak ni? Alladhi ya. Ada ya tak? Nuskah ada ya tak? Jadi alladhi itu tulisan yang biasalah alladhi huwa akhassu, yang mana al-wajib itu akhassu. Ada nuskah ada ya khabar cuba tengok nuskah masing-masing. Alladhi huwa akhassu, yang mana al-wajib itu lebih khusus. Kenapa? Litaraku bil wajibi, kerana tersusunnya mafhum al-wajib itu min juz'ain, daripada dua juzuk. Apa dia? Kama marra, iaitu amrun, yang kedua ittisafuhu bil wujub. Dua. Sesuatu zat lah, zat dan juga yang bersifat dengan wujud. Fahuwa kullun, maka al-wajib itu kul. Al-wajib itu boleh kita anggap sebagai kul, sebab dia mempunyai juzuk. Wal wujubu juz'un, wujub itu juzuk dia. Faham? Wayalzamu, bila begitu wayalzamu min wujudil kul, lazim daripada adanya kul, wujudu kulli juz'in, adanya setiap juzuk, min ajzaihi, daripada juzuknya. Ada ya, jazakumullah khairan. Jadi alladhi, ya, wajibu alladhi, ya. Fa idza urifa al-kul, apa nama ni? Gini, fa idza urifa, apabila diketahui lah, apabila diketahui, fa idza urifa al-kullu, bila kita tahu al-kull. Jadi urifa ai ta'aqqula. Tu. Apa ni? Allahumma salli tu'qila. Tafa'ala tafa'ala yatafa'alu, tu'qila. Apabila dita'akkul, bila ta'akkul, bila diketahui, bila difaham. Fa idza urifa al-kullu, bila diketahui, ai tu'qila, dapat dita'akkulkan kul itu, waluhidha, dan dimulahadhahkan, dapat difahamkan fi dhihni, dalam zihin, lazima minhu, maka lazimlah daripadanya ma'rifatu ajzaihi, mengetahui juzuk-juzuknya. Bila kita faham kul, tu'qila ni, apabila diketahui, tu'qila waluhidha, dapat kita ta'akulkan dan kita mulahadhah dan perhatikannya dalam zihin, maka lazim daripadanya ma'rifatu ajzaihi, mengetahui juzuk-juzuknya, bil ma'nal mazkur, dengan makna yang tersebut itu. Memanglah bila ma'rifatul kul, kita faham kul apa dia secara menyeluruh, maka juzuk yang membina kul itu kita pun dengan sendiri faham juga. Qauluhu fal wajibu wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Tu je, sekadar tu saja untuk malam ni. InsyaAllah esok rasa kita cutilah sehari sempena hari apa nama ni, Hari Raya Aidil Adha. InsyaAllah kalau masing-masing yang ada tu, kita sama-samalah puasa esok hari sebagai Hari Arafah. Dan malam esok rasanya kita tangguhlah kelas kita untuk satu hari. Lepas tu pun kena tengoklah kalau ada apa-apa pengumuman nak maklumkan. Kalau seperti biasa lepas esok tu adalah. Cuma untuk esok tu
sama-samalah kita beribadat dengan ibadat-ibadat yang sesuai dengan masa Aidil Adha ini. Sekadar itu saja. Kullu amin wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.